Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita masuk kepada sabitan syiqaq. Apa maksudkan syiqaq dalam perkahwinan? Okey, menurut Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata syiqaq daripada isteri berlaku apabila dia nusyuz terhadap suami dia dan mengabaikan kewajipannya dalam melaksanakan hak suami. Okey, sebab benda ni ada kaitan dengan sebelum ni lah. Jadi syiqaq ni kalau isteri tu nusyuz, dia dipanggil sudah berlaku syiqaq bagi pihak isteri. Manakala syiqaq daripada suami berlaku apabila dia tidak memegang isteri dengan cara yang sepatutnya. Maksud pegang isteri ni maksudnya dia tu bila dia ada isteri, tapi dia tidak layan dengan sebaiknya. Itu sepatutnya yang disuruh oleh syarak, itu cara ma'ruf. Kerana syarak suruh suami layan isteri dengan baik, itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Okey, jadi sekarang ni dia ada isteri tapi dia tak layan isteri dengan baik. Dan jika dia tidak buat demikian rupa, maksudnya kalau dia tak layan isteri baik, dia tidak pula melepaskan isteri itu dengan cara yang baik. Jadi sekarang ni kalau ada isteri kena yang baik, kalau tidak melepaskanlah dia, tapi dia tak nak lepaskan pula. Jadi ini dikira sebagai syiqaq yang berlaku oleh seorang suami. Ini definisi syiqaq yang telah yang disebut oleh Imam Mawardi. Okey. Kemudian kita lihat kepada satu arahan amalan nombor 1 tahun 2006 tentang amalan hakam mahkamah syariah. Kan? Di mana mereka telah menyebut tentang sabitan syiqaq ni. Kan? Dia seperti berikut, dia bagi satu gambaran lah tentang syiqaq. Di mana mahkamah adalah mensabitkan syiqaq sentiasa berlaku dalam keadaan tersebut, termasuk antaranya perbalahan antara suami isteri itu. Kadang-kadang terbit dengan sebab nusyuz isteri, ataupun dengan sebab kezaliman suami, atau dengan terbit kesamaran. Siapa yang benar antara kedua-duanya atau berpunca dari kedua-duanya berdusta atau menuntut yang bukan hak. Kan? Pertama di sini dikata nusyuz isteri, ataupun kezaliman suami, ataupun tak tahu siapa yang betul siapa yang salah. Kan? Kan? Dan ada yang tak tahu siapa yang berdusta, ataupun dia menuntut satu yang benda bukan hak dia dituntut. Okey. Ini dikira sebagai syiqaq. Kemudian perbalahan antara suami isteri dan suka keduanya menjalankan aturan Allah yang ditetapkan oleh suami isteri tersebut, tuduh-menuduh mengenai masing-masing tidak melaksanakan hak sebagai suami isteri, bergaduh sepanjang masa. Isteri atau suami menuduh antara keduanya berkawan dengan perempuan lelaki yang telah melampaui hukum syarak. Kan? Maksudnya mungkin sampai peringkat melakukan perkara dosa dan zina, kan? Kemudian sering berlaku pertikaian hingga pukul-memukul. Salah seorang keluar dari rumah kediaman, tidak tinggal bersama, sedangkan punca sebenar tidak dapat dibuktikan oleh kedua pihak di hadapan mahkamah. Tuduh-menuduh antara suami isteri mengenai anak-anak berkaitan dengan tanggungjawab masing-masing sehingga berlaku pertukaran dan perselisihan berpanjangan. Okey, jika didapati bahawa aduan isteri itu tidak sabit dan ditolak mahkamah dengan sebab ia tidak dapat membuktikan kebenarannya, dan kemudian daripada isu isteri berulang-ulang buat aduan, dan mahkamah mendapati pertikaian sentiasa berlaku antara suami isteri tersebut. Dan seterusnya, apa-apa tindakan yang menyebabkan darar syar'i ke atas isteri. Okay, ini di antara perkara yang disebut dalam inilah amalan arahan amalan nombor 1, amalan hakam mahkamah syariah, yang boleh dia boleh untuk menyelesaikan perkara ini akan dibentukkan majlis hakam atau timantara lah. Namun di sini dalam pelaksanaan di mahkamah kita ada 2 tahap sebenarnya. Hatta dalam enakmen negeri Terengganu pun, ataupun mana-mana enakmen lah di negeri-negeri lain, dia ada 2 tahap lah untuk nak menyelesaikan perbalahan ataupun pertikaian ataupun syiqaq antara suami isteri tersebut lah. Pertamanya adalah membentuk jawatan kuasa pendamai. Dan tugas mereka adalah bagi mendamaikan pasangan suami isteri yang bertelagah. Di sini dalam enakmen tersebut disebut panjang lebar lah tata cara untuk nak pelantik dan untuk nak menyelesaikan perbalahan suami isteri tersebut. Ini adalah langkah dalam pertama membentuk jawatan kuasa pendamai. Okey, namun di sana ada satu lagi. Okey, sekarang ni bagaimanakah jika jawatan kuasa pendamai tidak dapat melaksanakan tugas mereka? Kan, di sini dikata jika jawatan kuasa pendamai gagal melaksanakan tugas mereka, mendamaikan pasangan suami isteri, atau suami enggan melepaskan cerai, maka mahkamah hendaklah merujuk tersebut kepada hakam. Jadi ini adalah hakam pula lah. Di sini dalam seksyen 45 Enakmen Terengganu 2017 menjelaskan tentang praktikan hakam dan tugas mereka. Jadi awak bacalah dia punya ni
section dan subsection yang ada ni untuk memahami pelantikan hakam dan tugas hakam untuk nak menyelesaikan masalah tersebut apabila Jawatankuasa Pendamai gagal melaksanakan tugas mereka. Okey, sekarang ni kita tengok ada kes lah. Berapa kes dimentaruh oleh hakam. Pertama dalam kes Hamimah binti Zakaria lawan Nasir bin Ahmad, di mana isteri telah meninggalkan suami dan 4 orang anak pada 22 Jun 1998 tanpa sebarang khabar berita selama 6 bulan. Melahirkan diri. Dan pada 17 Oktober, pihak mahkamah mengarahkan Hasan bin Muhammad Noor dan Abdul Ghani bin Muhammad Noor dilantik menjadi hakam bagi pihak-pihak ini, dan penghakiman dibuat oleh hakim yang mengelik kes ini telah mengesahkan cerai dengan talak 1 berserta tebus talak. Maksud cerai secara tebus talak sebanyak RM1,500. Maksud suami ni kalau ikutnya setuju bercerai dengan dapat sedikit imbuhan lah, itu bercerai secara tebus talak. Di mana keputusan tersebut telah dibuat hasil daripada pelantikan dan maklumat yang diperoleh oleh hakam. Okey, ni antara contoh penyelesaian lah, ni ringkas cerita ni, kes Hamimah binti Zakaria dan Nasir bin Ahmad. Kemudian satu lagi kes Rosilah binti Abu Qasim lawan Abdul Rahman bin Ibrahim, di mana plaintiff itu Rosilah kini telah membuat tuntutan fasah terhadap suami itu Abdul Rahman atas alasan suami tidak memberi nafkah, selalu bergaduh, menggugut dan menghalau, di mana suami telah menafikan dakwaan tersebut. Dan selepas mendengar keterangan kedua-dua pihak, yang Arif Hakim berpendapat kes ini memerlukan penyelesaian yang rapi bagi faedah dan kebajikan kedua-dua pihak. Di mana hakim kemudian menetapkan pelantikan hakam berdasarkan Seksyen 47 dan kurungan 5 Enakmen Keluarga Islam Selangor 1984, dan jawatankuasa ini dipromosikan oleh Ketua Pendakwa Mahkamah Syariah Negeri, dan setiap pihak diwakili oleh seorang. Jawatankuasa ini telah menjalankan tugas mereka dan kemudian berpendapat bahawa rumah tangga kedua-dua pihak sudah tidak ada kebajikan lagi. Maksudnya tak ada faedah untuk hidup suami isteri lah. Dan pihak isteri minta supaya dilepaskan, tapi suami masih kasih lagi. Suami masih kasih, tapi isteri tak nak dah. Anak-anak masih di bawah jagaan isteri, dan keamanan pasti tidak akan tercapai jika kedua-dua masih bersama, kerana pihak isteri masih berkeras hati nak berpisah juga. Okey. Jadi berdasarkan kes ini, hakam telah mencadangkan supaya kes ini disegerakan dan diputuskan sama ada cerai biasa atau tebus talak kerana kedua masih lagi tidak tinggal bersama. Ini contoh yang kedua dah, dan seterusnya contoh yang kes 3 ke 4 awak baca sendirilah pada ini. Itu saja. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu fasah dan kesadara dalam perkahwinan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.